أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, dimuliakan Tuan Komisi Majlis, dimuliakan juga Tuan Imam, Muazzin, seluruh pegawai dan panitia kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, para asatizah, ustaz-ustazah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, Allah beri kita nikmat hidup lagi pada hari ini. Hidup kita dan hidup yang tak sia-sia, insya-Allah. Hati kita diberi kesedaran oleh Allah. Ramai hamba Allah yang Allah pilih untuk hidup hari ini, tapi tak ramai yang Allah pilih untuk sama-sama hadir ke rumah Allah. Kita Allah pilih untuk tunaikan fardu maghrib berjamaah bersama-sama, alhamdulillah. Dan diberi lagi kekuatan oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan bimbingan, hidayah dan taufik daripada Allah ini kekal hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan juga kita tergolong di kalangan hamba Allah yang sedang diri, kata kita ni hamba, sedang diri mengaku bertuhankan Allah. Dan insya-Allah setiap apa yang kita kejar pada dunia ini, makan kita cukup, tidur kita lena, badan kita sihat, kita reti nak melafazkan di lidah kita ucapan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan besar, kekasih kita, manusia teragung, baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang kita tak pernah tengok muka dia. Seorang manusia yang kita tak pernah berhadapan dengan dia. Tak tahu bagaimana rupa fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggi ke rendah, gelap ke cerah, gemuk ke kurus. Sebab kita tak pernah tengok. Kita main dunia pun lepas daripada kewafatan Nabi SAW. Tapi walaupun kita tak pernah jumpa, tak pernah tengok Nabi SAW, kita ada kitab Al-Quran yang kita baca, yang kita kaji. Kita ada kitab-kitab hadis, kita ada buku-buku sirah. Walaupun tak pernah jumpa Nabi SAW, walaupun tak pernah tengok Nabi SAW, tak pernah menghadap muka Nabi SAW, hasil dari apa yang kita baca, yang kita kaji daripada Quran, hadis dan kitab-kitab, kita telah mengakui dengan hati yang tulus kita bahawasanya tidak ada manusia yang paling layak untuk mendapat cinta seluruh makhluk di langit dan di bumi melainkan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati kita teguh, tabak cekal untuk selalu ingat Nabi SAW. Rabiul Awal telah berlalu pergi. Rabiul Awal bukan satu bulan yang menjadi syarat untuk kita ingat Nabi SAW. Bila masuk Rabiul Awal, kita tahu tak ada benda ini kita fikir melainkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi kita umat Muhammad yang mengaku bernabikan Muhammad SAW, kita mengaku bernabikan Muhammad SAW, kita tak perlukan tarikh 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Sambutan Maulid Rasul hanya satu sambutan untuk beringat kita balik. Kita ingat Nabi pada setiap masa. Bila-bila, bulan mana pun, tahun mana pun, hari apa, insya-Allah
Moga-moga lidah kita ringan selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bori, kita sunyi nama Nabi, ingatan kepada Nabi menjadi peneman kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan atas kecintaan, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW akan berikan sepenuh perhatian kepada kita, insya-Allah, di hari akhirat nanti. Dalam ramai-ramai umat Nabi yang bersepah, berselera di sana sini, ambil tahu hal masing-masing, Nabi SAW akan pilih kita. Sebab Nabi dah cakap kita, lidah kita yang basah selawat dekat Nabi, amalan kita yang selalu hidupkan sunnah Nabi, insya-Allah. Nabi pilih kita untuk dapat syafaat, untuk benar-benar masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti sedia maklum, saya hanya sebagai pengganti kuliah ayahanda, tuan guru saya, tuan guru semua lah, Fadil Ustaz Rusdi Usman. Dia pun duduk mengajar saya juga. Saya duduk di Bentang sebenarnya dengan dia. Asalnya saya malam ni ada ceramah juga di Bali, tapi kerana saya tak sempat sampai, baru sangat sampai rumah, maka saya tolak kepada orang lain. Saya cari pengganti lain untuk ganti tempat saya di Bali. Tapi tak tahu macam mana Ustaz Khairul Fitri. Selama ni kalau jadual masjid Pajak Song ni kosong, kebetulan tak ada orang, dia nak cari pengganti, dia bubuh dalam grup ni. Biasa dia bubuh dalam grup, tapi macam mana dia boleh terdetik malam ni, petang tadi, dia direct WhatsApp kepada saya. Biasa dia bubuh dalam grup WhatsApp ni, tapi dia direct petang tadi, Ustaz, boleh main ganti lah, dia kata. Macam siapa malaikat mana pihak abang, dia kata saya pergi malam ni, tak tahu. Jadi rezeki saya lah dapat bertemu tuan-tuan. Di malam ni saya tak kosong juga, saya pergi kepolisian juga, insya-Allah. Bukanlah salatnya untuk saya ganti tempat ayah dan tuan guru kita Ustaz Rusdi Usman. Saya cuma nak isi je daripada kosong. Alhamdulillah, insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan boleh dapat apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini, sekadar perkongsian daripada saya, bukannya nak mengajar apa, insya-Allah. Saya pilih tajuk malam ni, tajuk berkenaan rahmat yang diturunkan kepada Nabi SAW yang kita terlepas. Saya dah tak mesej ke Ustaz Khairul Fitri untuk buat tajuk tu. Saya bawa buku sirah, saya baca, dah baca sikit tadi, nak cakap malam ni, insya-Allah saya lebih kupas kurai. Tajuk dia rahmat yang kita tak dapat daripada Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah hantar Nabi Muhammad SAW atas dunia. Allah wujudkan Nabi SAW, Allah bagi Nabi SAW lahir. Allah hantarkan Nabi Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Kita selalu dengar ayat Allah hantar dalam Quran, Allah hantarkan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, aku tidak utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan kamu itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah nak amalkan Nabi Muhammad untuk peringatkan kita juga. Sebab tu ayat tu dalam Quran, kita baca Quran, Allah nak cerita kepada kita umat manusia, Nabi Muhammad tu bila main itu atas alam, untuk apa? Manfaat dia apa? Seluruh isi alam dapat rahmat daripada batang tubuh Nabi SAW, daripada atas sampai bawah. Nabi bercakap apa kita ambil, Nabi buat apa kita buat. Alam ni ada siapa? Bila Allah kata Nabi Muhammad ni satu rahmat untuk seluruh alam, atas alam ni ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, makhluk Allah siapa jenis, berakai ke tak ada akai ke, semua akan merasa, akan dapat manfaat daripada kehadiran Nabi Muhammad SAW. Rahmat. Apa maksud rahmat? Bukan rahmat ikan matra. Rahmat ni maksud apa? Rahmat satu benda yang menghadirkan ketenangan. Satu benda yang menghadirkan ketenangan. Siapa dapat rahmat daripada Allah, hidup dia tenang, Allah jaga. Lawan kepada rahmat apa dia? Lawan kepada rahmat laknat. Lawan kepada rahmat laknat. Siapa tak dapat rahmat, dia dapat laknat Allah. Siapa tak dapat laknat Allah, dia dapat rahmat
aku Tuhan. Maka Allah kata Allah hantar Nabi Muhammad atas dunia ni, seluruh penduduk alam, penghuni di alam ni dapat ambil benda, dapat rasa seronok, rasa tenang dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Kita baca cerita sejarah dulu, dalam buku sirah banyak cerita mukjizat Nabi. Nabi boleh bercakap dengan binatang. Satu hari cerita Nabi SAW lalu dekat pasar Madinah, dekat pekan Madinah. Nabi duduk pergi tengok rakyat dia semua. Nabi kan ketua negara, pemimpin yang sedang dia tahu apa sebagai pemimpin, turun pergi tengok masalah rakyat. Berjalan-jalan pusing dekat pekan Madinah, jumpa seekor unta. Unta ni tu seekor-seekor dia dengung, kurus kering. Nabi tengok unta tu, Nabi berhenti jalan, Nabi tengok unta tu. Unta tu pun perasan Nabi tu tengok dia, dia tengok Nabi balik. Saling bertatapan kedua-dua makhluk Allah ini. Nabi tengok unta tu tengok Nabi SAW. Tiba-tiba tak semena-mena keluar air mata di kedua-dua kelopak mata unta ini. Seolah-olah macam unta ni faham sesuatu. Dia dapat merasa, dia berinteraksi dengan Nabi SAW melalui hati. Lepas Nabi tengok unta tadi, Nabi nampak keluar air mata apa semua. Nabi pun pandang ke arah satu kawasan, satu sudut di pekan Madinah. Nabi tengok belah sana ramai sahabat ada berkumpul. Nabi tegur sahabat sana, Assalamualaikum sahabat semua. Waalaikumsalam. Ni aku nak tanya semua ramai-ramai kamu sahabat aku, ni unta ni siapa punya? Ada tak tuan? Kat situ ada tuan unta ni lah. Nabi tanya. Salah seorang sahabat angkat tangan, Ya Rasulullah, unta tu aku punya ya Rasulullah. Siapa lah yang tak seronok bila barang kepunyaan dia dipersoalkan oleh makhluk yang paling mulia macam kamu ya Rasulullah? Siapa yang tak seronok bila barang dia ditanya oleh kamu ya Rasulullah? Kalau kamu nak unta ni silakan ambil ya Rasulullah, aku sangat berusaha hati nak menghadiahkan kepada kamu. Sahabat tu, tuan unta tu kata begitu kat Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi punya muka berubah. Nabi tegur sahabat ni, wahai sahabat, aku tanya nak kenal tuan unta ni, aku tanya bukan pasal aku nak minta. Ni aku nak amat kepada kamu, unta ni dia mengadu dekat aku, tuan dia tak bagi dia makan, tuan dia tak bagi minum, tak jaga kesihatan dia, kongkong dia tak lepas dia nak mencari makan sendiri. Bukan aku tanya sebab aku nak minta. Nabi kata dekat sahabat. Tiba-tiba senang sahabat ni, dia pun dia ambil unta dia boleh. Binatang yang tak ada akal, dia rasa dia dapat manfaat daripada kehadiran Nabi SAW. Banyaklah cerita Nabi dengan binatang lain banyak ni. Tuan-tuan boleh buka buku sirah banyak cerita. Itu binatang tuan-tuan, haiwan makhluk Allah yang tak ada akal. Adanya Nabi, dia boleh tumpang dapat rasa. Selama ni terpendam satu rasa tersiksa dalam diri, dia boleh meluah mengadu dekat Nabi SAW. Itu binatang. Cerita pasal tumbuhan tu banyak. Cerita Nabi naik baca khutbah, tuan-tuan ingat tu. Ustaz-ustaz ada cerita selalu lah. Sebelum ni Nabi, sebelum Islam di Madinah tu makin moden sikit dan maju sikit. Sebelum ni Nabi berkhutbah, Nabi duduk dekat pokok kurma. Belakang Nabi bersandar dekat pokok kurma, Nabi pijak atas batang kurma. Bila kemudahan Islam dah semakin banyak, sahabat-sahabat buat satu tempat dekat Nabi SAW. Tempat baru, tempat dekat tu juga, depan tu juga. Cuma sahabat-sahabat buat satu batu untuk Nabi naik atas tu baca khutbah. Maka sampailah masa first time Nabi gunakan tempat tu, Nabi naik atas batu tu baca khutbah. Tengah-tengah Nabi menyampaikan khutbah, Nabi dengar bunyi sok-sek belakang Nabi SAW. Habis Nabi berkhutbah, selesai solat ibadah semua, Nabi pergi kat belakang. Nabi pergi mana? Nabi pergi kat tempat pokok kurma, tempat asal Nabi berkhutbah. Nabi buat apa? Nabi tanya soalan. Ni persepah lalu bising tadi dulu baca khutbah, apa masalah? Apa yang tak kena? Duk susah-susah belakang tadi persepah. Nabi tanya pokok kurma. Pokok kurma tu jawab apa? Ya Rasulullah, makhluk mana yang tak bersedih bila mana selama ni dia berdampingan dengan jasadmu ya Rasulullah, tiba-tiba dia terpaksa terima hakikat dia kena berpisah dengan tubuhmu ya Rasulullah. Sebelum ni kau nak menyampaikan khutbah, kau bersandar dengan tubuhku, aku merasai kehangatan tubuhmu ya Rasulullah.
Tiba-tiba sekarang kau dah ada tempat baru, aku terpaksa terima hakikat kena berpisah dengan kamu ya Rasulullah. Tak layak kau salahkah aku nak bersedih ya Rasulullah. Pokok rumah ni merintih sebab tak dapat rasa lagi dah kehangatan tubuh Nabi duduk santang dekat dia. Pokok tuan-tuan, pokok tumbuhan makhluk Allah, kehidupan yang tak ada akal. Binatang kita ada cerita dengar, tumbuhan kita dengar. Yang ketiga, penghuni dunia, penghuni alam yang sepatutnya dapat rahmat daripada Nabi SAW, bernama manusia. Kita taman rahmat itu tuan-tuan. Taman rahmat Nabi SAW. Allah hantar Nabi, Allah dah sebut tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan kamu itu manfaat bagi rahmat seluruh alam. Binatang dapat, tumbuhan dapat, manusia lagu mana? Kita manusia sama-sama manusia macam Nabi SAW. Kalau kita tumbuhan dan binatang boleh dapat, maka teruklah kalau kita manusia tak ada benda yang kita boleh ambil. Kita sama-sama orang, manusia sama macam Nabi, tak boleh bagi alasan. Kita tak ada alasan. Kalau kita kata Nabi Muhammad tu Nabi lain sikit, dia Nabi hanya pada title Nabi, sifat dia ada macam kita, manusia macam kita. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, Allah pesan dekat Nabi suruh cerita kepada umat. Tak silap saya surah Asy-Syu'ara, saya lupa surah Asy-Syu'ara insya-Allah. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Qul, katakanlah wahai Muhammad cerita kepada umat kamu, cerita kat mereka, khabar kat mereka. Khabar apa? Bila mana mereka suka duk kata kat kamu ni lain daripada yang lain, dah khabar kat mereka. Subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyaran rasula. Adakah kamu rasa aku ni manusia yang lain? Tak. Aku ni cuma manusia sama macam kamu, cuma aku ni diangkat menjadi rasul. Ini ayat Quran. Ayat Quran Allah hamarkan Nabi, ajak Nabi suruh sebut kepada manusia yang lain bahawasanya jangan duk kata Nabi ni manusia tapi spesies lain, spesies lain, tak tahu. Sebab apa? Untuk ayat ini untuk apa? Untuk hamar kepada umat manusia yang suka bagi alasan aku tak boleh tiru Nabi, aku macam ni Nabi lain tak. Nabi cuma bawa title Rasul. Memanglah kemuliaan Nabi dengan kita terlalu jauh, darjah terlalu jauh. Tapi nak apa kata, bila Nabi manusia, kita manusia, binatang dan tumbuhan bila dapat manfaat daripada Nabi, apatah kita manusia yang banyak benda boleh tiru Nabi. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 21. Surah Al-Ahzab ayat 21 Allah kata apa? Ayat selalu kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Demi sesungguhnya bagi kamu wahai umat manusia, wahai umat manusia, demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu fi rasulillahi uswatun hasanah, ada contoh ikutan. Maknanya bukan kita nak kata apa ni Allah tu hantar kat kita. Allah hantar Nabi, Allah kata Nabi sebagai rahmat seluruh alam. Siapa yang duduk atas alam ni, binatang apa siapa ke, dia dapat rahmat daripada Nabi SAW. Kemudian Allah bawa pula ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ni, Allah kata apa pula? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya bagi kamu wahai sekalian manusia pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan yang kamu kena tiru, kamu kena ikut. Maka tajuk yang saya bawa malam ni kepada tuan-tuan, saya kata apa? Rahmat yang ada pada diri Nabi SAW yang kita terlepas. Pasal apa terlepas? Pasal apa tak dapat? Rahmat yang menjanjikan ketenangan, pasal apa tak tenang? Rahmat yang menjanjikan kesejahteraan, pasal apa tak sejahtera? Sedangkan Islam datang, Islam bawa hidup kita, bimbing hidup kita. Nabi SAW kata, siapa duduk dalam Islam, aslim taslam. Kamu duduk dalam Islam, kamu sejahtera. Tak mana sejahtera tu? Tak mana rahmat tu kita dapat? Masyarakat kita hidup harmoni tak? Anak kita membesar dengan kata tak? Pemimpin kita pandai jaga amanah tak? Rakyat kita ada kepatuhan dia? Suami bertanggungjawab tak? Anak murid di sekolah pandai dia ada adab tak? Mana tenang? Mana rahmat? Mana sejahtera? Kita lari dan jauh daripada rahmat tadi. Kerana
panduan yang kita ambil, yang kita mengaku Islam itu agama kita. Kita bina hidup dengan sendiri dalam keadaan seolah-olah dikatakan kita lempar tepi Quran dan hadis. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita hamba. Satu sifat saya nak cerita, kita hamba. Kaedah kita nak nampak. Bila kita kata kita manusia, Allah buat. Allah buat kita daripada atas hujung rambut sampai hujung kaki. Bila kita kata Allah buat kita, kita mengaku Allah itu Tuhan, Allah itu Tuan. Maka automatik kita mengaku diri kita ni hamba. Bila kita hamba, kita kata Allah buat kita. Bila kita nak lalui hidup, nak menjalani hidup atas dunia, bolehkah kita bertindak sendiri? Tak boleh. Sebab kita dah kata Allah buat kita. Maka cara dia macam mana? Tanya dulu Allah, apa tujuan Allah buat aku? Aku ni hamba Allah. Allah ni engineer aku, mencipta aku. Ada sebab dia. Tanya Allah. Allah boleh jawab tak? Kita tak boleh cakap dengan Allah. Allah jawab. Jawab dengan cara apa? Allah hantar Nabi Muhammad SAW. Tanya Nabi. Nabi boleh jawab tak? Tak. Nabi dah wafat dah. Tapi bila kita tanya juga, ada jawapan yang ada daripada apa? Al-Quran dan hadis. Bila kita dah mengaku bertuhankan Allah, mengaku memperhambakan diri kepada Allah, tanya dulu Allah. Nak buat apa-apa sekalipun, tanya Allah. Tanya Islam. Aku nak hantar anak mengaji mana? Tanya Islam. Aku nak makan apa? Aku nak pakai macam mana? Sistem pendidikan macam mana aku nak tolak kepada ahli keluarga aku? Aku sebagai menteri pelajaran, aku nak bawa sistem pendidikan macam mana kepada rakyat? Nak bawa ketenteraan macam mana? Lelaki tentera, strategi peperangan, jati diri seorang tentera. Nak beli pakaian, nak bawa kereta, apa benda kita nak buat atas dunia, tanya Islam. Kalau kita bertindak dengan akal kepala otak kita sendiri, ulama menulis dalam kitab, seolah-olah kita hanya melafazkan di lidah kita, la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Tapi hakikat pengamalan kita tak ada Tuhan dalam hidup kita. Sebab bertindak dengan sendiri. Bertindak dengan sendiri. Maka dalam saya nak cerita pasal rahmat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW yang kita tak dapat. Pasal apa? Pasal Allah dah kata, aku hantar Nabi Muhammad atas alam rahmat, uswah hasanah, kamu umat manusia kena tiru. Tapi kita tak tiru. Kita tak tiru. Ini yang dulu meletup isu otak. Kita cari pasal dengan Islam. Kita cari pasal dengan Tuhan yang kita mengaku Tuhan itu Allah. Tiba-tiba kita buka buku rujukan daripada barat, sistem terbaik dalam mendidik anak, sistem terbaik dalam mendidik masyarakat. Mana Quran hadis kita tadi? Dah kata Allah Tuhan, Allah hantar Nabi Muhammad, suruh ikut Nabi Muhammad bawa Quran dan hadis. Jadi salahkah bila seorang ahli agama kata kamu yang guna sistem lain? Bila kamu kata sistem lain itu lebih baik daripada Quran ini, keluar dari Islam. Salah kau. Tak. Itulah status yang akan jatuh. Kalau kata kita beriman dengan hukum Al-Quran, hukum Islam, tapi kita ikut kita kata inilah yang terbaik, tapi tak nak buat, tak apa. Tapi ada yang lebih parah, tuan-tuan. Dia kata akal dia, kita manusia Allah bagi akal, gunalah cara sendiri. Orang duk bercuti mesti buat potong tangan, ambil lah bagi kerja. Manusia yang beragama Islam, yang jadi diri dia seorang Muslim, dia akan termasuk di dalam kalangan orang yang menentang benda yang bertentangan dengan Islam. Dan antaranya isu yang datang sekarang ini, isu merupakan anak akan disabitkan sana. Yang nak dibentangkan dalam perang undang-undang pada bulan Julai dalam Parlimen. Jadi macam-macam forum dalam TV, ustaz-ustaz sana sini dalam video, semua bercakap apa ni. Kita terkesan dengan barat, kita takut. Sweden punya undang-undang bila pasangan Malaysia yang terpaksa berpisah dengan anak sebab rawatan anak,
Anak mereka sendiri kata kami tak rasa pun mak bapak kami pukul kami. Kami yang nakal. Tapi kerana ada orang nampak ada aduan, kita negara Islam. Tak pelik bila masyarakat kita rosak, anak kita membesar tak jadi manusia yang kita nak sangat jadi orang yang berduit. Dia tak jadi orang yang berduit. Pasal apa? Kena dengan tadi saya kata kita jauh daripada rahmat yang Allah hantar melalui Nabi. Pasal tak ikut Nabi. Sifat dia yang tu je. Rumusan mudah dia yang tu. Yang tu je kita tak faham. Pasal apa tak dapat? Pasal ingat, pasal tak ambil. Kita rasa kita bagus dah. Bagi masjid ke orang banyak-banyak. Boleh bagi bantuan zakat. Boleh bagi tu bagi ni. Ada bank Islam, ada universiti Islam. Islam bukan yang itu saja. Sebab itulah semayang dalam gereja pun sah kita semayang. Sebab nak amat kata, kalau kita bantu dengan masjid, Nabi pun dah sebut di akhir zaman, Quran hanya tinggal Quran, masjid hanya tinggal masjid, orang Islam hanya tinggal nama Muslim, amalan kata. Rahmat yang Allah hantar dalam Islam, dalam diri Nabi, kita tak fikir ambil. Binatang dan tumbuhan dapat manfaat, kita tak dapat. Kita ada akal, binatang tumbuhan tak ada akal. Tuan-tuan cuba perhati sifat sahabat, perangai sahabat-sahabat dulu ke saya. Apa yang kita nak nampak? Mereka bila nampak Nabi buat apa, tiru, tak banyak cakap. Tak ada tanya lah. Tuan-tuan lepas makan sebelum masuk tangan, Nabi buat apa? Lihat jari, saja. Semua tahu. Ini amalan Nabi, semua tahu. Nabi suruh dah buat benda ni, Nabi tak suruh. Nabi tak suruh. Kita tahu mana? Sahabat-sahabat nampak, dia pasti dekat tabi'in, pasti dekat tabi'in, pasti dekat semua ulama salafus soleh tu, pasti sampai ulama bercerita. Kita dalam hadis kita, Nabi setiap kali makan, sahabat ni cerita dalam hadis ni, asharus sahabat, isteri Nabi cerita. Para sahabat buat tak? Buat. Bila dia tengok Nabi sebut Nabi punya pelaku ni, cara Nabi setiap kali lepas makan sebelum mustakan, Nabi tak pernah miss isap jari. Isap jari. Tak ada pun satu perangai dalam diri sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, apa siapa? Selalu kami tengok lepas makan sebelum mustakan kamu isap jari. Tak ada Nabi tanya. Bila Nabi buat, dia tihu. Pasal apa? Pasal keimanan kepada Nabi, keyakinan kepada Nabi. Nabi ni Allah hantar. Nabi ni Allah hantar. Allah kata rahmat, Allah kata tiru. Jadi kita jangan banyak tanya, tiru. Dalam hadis Nabi sebut dalam pendidikan terhadap anak-anak, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 'ashar wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan, suruh anak kamu semayang bila umur dia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukul mereka bila mereka tak mau semayang, bila mereka masuk umur 10 tahun. Rotan. Kalau kita kata cara ni tak betul, tuan-tuan tengok dalam hukum hudud. Dalam undang-undang sivil ada tak hukum sebatan? Ada. Orang merokok, tuan-tuan tengok cara dia sebat macam mana? Zalim. Dia hayun, dia bagi terkoyak kulit, dia buka kangkang loh berlembut, dia libas ke belakang. Tuan-tuan buka tengok video sebatan kepada merokok. 20 sebatan. Dia pukul 5 berhenti, ada yang pukul 10 berhenti, ada pukul direct 20. Kalau kita kata Islam kejam dengan cara rotan, buka tengok undang-undang macam mana sebatan yang Islam kejam. Dia tak buka, kena kepik buku, angkat tangan tinggi tak boleh lepas kepala, kepala tak dibuka, lebih bau. Siapa yang zalim sebenarnya? Kita tak ada rahmat tadi, asal kita guna otak kita sendiri. Saya sekali lagi saya nak sebut, saya nak ulang. Ulama tulis dalam kitab, bila kita bertindak menggunakan akal kita sendiri dalam nak buat apa kerja kita, rutin harian kita, walaupun di lidah kita, dalam solat kita setiap hari asyhadu an la ilaha illallah, setiap hari la ilaha illallah, tapi hakikat kita buat Allah tu macam bukan Tuhan kita. Jangan kita marah.
Bila orang tu dah belajar hukum hakam, dah reti fiqh, macam mana syariat, macam mana akidah, macam mana, maka bila orang sebut kamu menolak Al-Quran, menolak sejumlah ayat Al-Quran yang mengatakan hukum macam ni, kamu boleh jatuh kufur. Tengok tu, dia buat tu, berjatuh kafir orang kan? Kita bukan mengkafirkan orang, kita nak apa? Akidah boleh jatuh bila